Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung topik kita 84 sumbangan tabligh Islam kepada dunia. Kita fokus kepada aspek sosial sahaja. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk menganalisis sumbangan tabligh Islam dalam bidang sosial. Okey, sebelum ni kita dah tengok berkaitan dengan dalam bidang aspek politik dan juga ekonomi. So hari ni kita nak tengok dalam aspek sosial sahaja. Okey, dalam bidang sosial ada beberapa sumbangan yang disumbangkan dalam tamadun Islam. Yang pertama adalah sumbangan tentang kedudukan dan maruah wanita. Dan yang kedua adalah teknik penyelidikan saintifik. Dan yang ketiga, kewujudan pusat kegiatan intelektual. So hari ini kita akan bincangkan bagaimana kedudukan dan maruah wanita serta tamadun Islam, dan bagaimanakah penyelidikan saintifik berkembang semasa tamadun Islam. Dan yang ketiga, kita akan tengok bagaimana kegiatan intelektual atau penyebaran pendidikan berlaku semasa tamadun Islam. Okey, yang pertama, kedudukan dan maruah wanita. Islam telah mengangkat martabat dan memuliakan wanita. Dalam Islam, wanita dianggap mulia, di mana wanita berpeluang mendapatkan pendidikan dan juga boleh menghadirkan diri dalam majlis ilmu. Okey, ada beberapa contoh wanita semasa tamadun Islam yang menjadi contoh kepada wanita lain. Yang pertama adalah Siti Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Siti Aisyah merupakan wanita yang berilmu, tinggi ilmunya, dan dia adalah sebagai tempat rujukan kaum wanita yang lain dan juga para sahabat dalam permasalahan berkaitan dengan hukum agama. Yang kedua adalah Safiyah binti Abu Muttalib. Safiyah bin Muttalib ni adalah seorang wanita yang telah keluar berperang bersama kaum wanita yang lain untuk membantu dan memberikan khidmat kepada tentera-tentera semasa perang Uhud. Okey, dia memberi bantuan dari segi minuman dan makanan dan juga merawat tentera yang tercedera semasa perang tersebut. Seterusnya, dalam teknik penyelidikan saintifik, bagaimana penyelidikan saintifik ini berkembang ketika tamadun Islam. So dalam tamadun Islam, bidang teknologi, sains dan teknologi ini memang berkembang. Kenapa pentingnya perkembangan sains dan teknologi dalam tamadun Islam? Sebab dia dapat membantu untuk memperkembangkan industri seperti industri pembuatan kertas ataupun pengeluaran barangan, juga dalam industri pertanian, selain daripada itu dalam industri ataupun dalam bidang astronomi, dalam bidang fizik, perubatan dan juga kimia. Okey, kita tengok dalam industri pembuatan kertas. Dalam sains dan teknologi sangat penting dalam industri pembuatan kertas, kerana pembuatan kertas ni digunakan untuk menghasilkan kertas daripada kain linen, pisang, tali dan juga kapas. Maksudnya ada satu teknologi yang digunakan dengan menggunakan ketiga-tiga bahan ini dicampurkan dan menghasilkan kertas yang digunakan ketika itu. Dan kertas ini telah diperkenalkan, industri kertas, maksudnya teknologi dalam pembuatan kertas telah diperkenalkan di Itali, Perancis dan negara Eropah yang lain. Jadi perkembanganlah dia mengembangkan penyelidikan dalam bidang pembuatan kertas ni ke negara-negara yang lain. Kemudian dalam bidang pertanian, penyelidikan dalam teknologi, sains dan teknologi, terutama dalam bidang pertanian, telah membawa kemajuan dalam tamadun Islam. Contohnya dalam sistem pengairan, bagaimana teknologi membantu dalam sistem pengairan, kemudian dalam pemilihan benih dan juga dalam pemilihan baja yang bermutu. So ini semua adalah sangat penting untuk kemajuan dalam bidang pertanian untuk meningkatkan penghasilan hasil pertanian.
Selain pada itu, dalam tamadun Islam juga telah memperkenalkan teknik cantuman. Bagaimana dalam pertanian, teknik cantuman digunakan untuk menghasilkan pelbagai jenis buah dan juga jenis bunga. Kalau kita tengok sampai sekarang pun teknik cantuman digunakan, di mana untuk menghasilkan pelbagai variasi bunga-bunga kan, macam-macam bunga warna. Kita cantumkan warna ni dengan warna yang lain, so kita akan hasilkan pelbagai variasi warna dalam penghasilan bunga. Buah juga daripada yang kecil boleh jadi buah yang lebih besar, buah yang kurang manis menjadi lebih manis dan sebagainya. So ini adalah teknik cantuman yang diperkenalkan ketika tamadun Islam. Ini bagaimana teknik penyelidikan saintifik berkembang maju ketika tamadun Islam. Seterusnya, bagaimana kewujudan pusat kegiatan intelektual. Intelektual ataupun pusat penyebaran ilmu ketika tamadun Islam wujud dalam banyak pusat pendidikan, dan pada masa itu adalah pusat dia yang menjadi pusat pendidikan adalah masjid, istana dan juga universiti. Kemudian sebab tu kata pusat tu berkembang lah, tamadun Islam mengembangkan kegiatan ilmu ni sebab adanya wujud pusat-pusat pendidikan ni. Adanya masjid, ada istana, ada universiti. So jadi kegiatan keilmuan ketika tamadun Islam ni berkembang dengan pesat. Semasa kerajaan Bani Umayyah, masjid dijadikan institusi pendidikan seperti di Damsyik, Kufah dan Basrah. Masjid juga dijadikan tempat institusi pendidikan. Selain pada masjid, istana khalifah juga dijadikan tempat belajar dan juga sebagai perpustakaan. Universiti Islam yang termasyhur didirikan di Cordoba dan juga Toledo di Sepanyol. Dan di mana banyak pengkaji ataupun pelajar-pelajar daripada Eropah akan datang ke Universiti Islam di Cordoba dan juga Toledo ini untuk mempelajari bidang sains dan falsafah. Selain pada itu, hubungan antara orang Islam, Yahudi dan Kristian ni semasa tamadun Islam berkembang dengan pesat di Sepanyol. Dengan keadaan ini mewujudkan budaya ilmu yang memberangsangkan. Orang Kristian di Sepanyol terpengaruh dengan cara hidup masyarakat Arab. Dia terpengaruh dengan cara hidup masyarakat Arab yang digelar Musta'rab ataupun Muzarab. Bagaimana cara hidup orang Arab diguna pakai oleh orang Sepanyol, orang Kristian di Sepanyol, dan menjalankan cara hidup tersebut di negara mereka. Melalui golongan ini, tamadun Islam dan Arab terutama dari segi hubungan sosial tersebar kepada masyarakat Eropah. Dari tadi orang Kristian terpengaruh dengan cara hidup orang Arab, dan jadinya tamadun Islam dari segi hubungan sosial tersebar luas daripada kepada masyarakat Eropah. So itu bagaimana kewujudan pusat kegiatan intelektual semasa tamadun Islam. Inilah sumbangan tamadun Islam dalam aspek pusat kegiatan intelektual. So saya rasa itu sahaja. Kita akan teruskan dengan sumbangan tamadun Islam yang seterusnya dalam sesi yang seterusnya. Assalamualaikum.